Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan sedikit sebanyak tentang sukan carrom. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang iaitu saya, Fikri bin Azhan dengan nombor kad matrik saya 17DTK20F1004. Saya Farid bin Said Kamarul Bahrain dan nombor kad matrik saya ialah 17DTK20F1002. Dan saya Badrul Aiman bin Nurhan, nombor kad matrik saya 17 DTK20F1018. Saya Ahmad Bukhari bin Ahmad Asrin, nombor kad matrik 17 DTK20F103. Untuk isi kandungan, yang pertama sekali ialah pengenalan, sejarah permainan dan faedah permainan carrom. Diikuti cara-cara permainan dan sistem pemakahan, larangan permainan serta demonstrasi permainan. Untuk pengenalan, carrom merupakan sejenis permainan yang menggunakan papan segi empat yang mempunyai lubang di setiap penjurunya dan setiap pemain secara bergili-gili menjentik untuk menolak kepingan bulat leper masuk ke dalam lubang. Seterusnya, sejarah. Tiada siapa yang mengetahui bagaimana permainan carrom telah wujud di sebahagian besar negara India. Ada yang mengatakan carrom telah direka cipta oleh Maharaja India, tetapi asal-usul permainan carrom tidak diketahui secara jelas. Apa yang diketahui lebih sedikit lalu, carrom telah dimainkan oleh orang-orang India bersama keluarga di rumah dan di masa lapang. Bila mereka dewasa, permainan ini terus dikembangkan menjadi sebahagian aktiviti harian dan diterima oleh pelbagai peringkat masyarakat. Bagaimanapun, pelbagai versi carrom yang dimainkan di dunia Timur Arab termasuk Saudi Arabia, Kuwait dan Yemen, Tengah Asia dari Turkmenistan hingga Afghanistan dan dari timur seperti China, Malaysia, Singapura dan Indonesia. Pembentukan Badan Persatuan Carrom Antarabangsa telah dibincangkan sejak tahun 1950-an lagi. Sehinggalah pembentukan Persatuan Carrom Antarabangsa pada 15 Oktober 1988, delegasi dari India, Sri Lanka, Maldives, Switzerland dan Jerman sebagai ahli telah bertemu di Madras, India untuk Kongres Carrom Dunia yang pertama. Persatuan Carrom Antarabangsa telah dibentuk dan diluluskan pertubuhannya serta memperkenalkan Undang-Undang Carrom Antarabangsa yang pertama. Di Malaysia khususnya, Persatuan Carrom Malaysia atau lebih dikenali sebagai Carromas adalah badan yang diiktiraf dan merupakan badan gabungan International Carrom Federation dan Asian Carrom Federation. Carromas adalah persatuan bergerak cergas untuk memperkenalkan cara permainan carrom antarabangsa dan juga kursus pengadilan di Malaysia. Seterusnya, Bukhari. Faedah bersukan, kreativiti, keupayaan untuk merancang dan mengisi masa lapang. Antara faedah yang diperoleh meningkatkan kreativiti dengan menjentik bola pada tempat sepatutnya untuk memasukkan bola ke dalam lubang. Selain itu, bermain carrom dapat meningkatkan upaya kita untuk merancang sesuatu. Sebagai contoh, seseorang pemain perlu merancang langkah seterusnya untuk memenangi satu perlawanan tersebut. Seterusnya, ia dapat mengisi masa lapang dengan sihat serta merapatkan hubungan silaturahim sesama keluarga, saudara mara dan sahabat. Untuk slide seterusnya adalah cara permainan dan sistem pemakahan. Sebelum pemain memilih untuk bermain sukan carrom, pemain hendaklah memilih dua metod untuk bermain sukan carrom, iaitu pertama adalah acara perseorangan ataupun acara regu. Acara regu yang dimasukkan di sini adalah secara berpasangan, iaitu 2 lawan 2 seperti yang dilakukan di tournament-tournament besar di dalam dan luar negara. Untuk cara bermain sukan carrom, pertama adalah kumpulkan buah carrom yang perlu digunakan. Kedua, letakkan kuin di tengah papan. Ketiga, susunkan buah putih dan hitam. Keempat, tentukan siapa yang akan memulakan permainan. Kelima, letakkan striker di atas papan mengenai baseline. Keenam, jentikkan striker ke buah yang hendak dimasukkan. Ketujuh, pecahkan buah-buah di giliran yang pertama. Kelapan, berikan striker kepada pihak lawan jika gagal memasukkan buah ataupun foul dengan memasukkan striker. Kesembilan, masukkan semua buah yang perlu dimasukkan untuk menangi permainan. Ke-10, elak masukkan buah pihak lawan. 11, lindungi kuin untuk 3 mata. Dan yang terakhir sekali adalah
Apabila termasukkan striker, pemain akan hilang satu buah dan hilang giliran. Seterusnya, Bukhari. Sistem pemarkahan Kerem. Mata kemenangan hanya dikira setelah salah seorang pemain berjaya menghabiskan buah Keremnya sendiri yang berada di atas papan. Pengadil akan memberi mata kemenangan dengan mengira buah Kerem pihak lawan yang tertinggal di atas papan dan dicampur dengan buah merah jika pemain tersebut berjaya memasukkannya. Pemain yang berjaya menutup buah Kerem merah tetapi kalah di dalam permainan tersebut tidak mendapat 3 mata buah Kerem merah. Mata penuh dalam satu papan ialah 12, iaitu 9 mata ditambah dengan 3 mata buah Kerem merah. Larangan semasa bermain. Pengadil akan mendenda 1 biji apabila pemain melakukan kesalahan seperti berikut. Larangan yang pertama, pemain yang memasukkan gundu ataupun lebih dikenali sebagai striker ke dalam lubang pukulan dibuat akan hilang peluang meneruskan pukulan akan hilang peluang meneruskan pukulan. Larangan kedua, pemain membuat pukulan jentik lengan dan siku melebihi kawasan pemisah pada papan Kerem atau memasuki kawasan permainan. Yang ketiga, striker tidak menyentuh kedua-dua garisan yang ada semasa pukulan dibuat. Larangan keempat, striker tidak berada dalam bulatan semasa membuat pukulan. Larangan kelima, pemain tersentuh biji di dalam permainan yang menyebabkan kedudukan biji buah lain berubah. Larangan keenam, pemain mengambil striker yang masih bergerak dalam permainan. Untuk larangan spesifik, yang pertama, pemain lawan perlu meletakkan denda buah Kerem dalam keadaan sukar bertentangan di kawasan bulatan. Yang kedua, pemain boleh menyusun denda buah Kerem pihak lawan bersama buah Keremnya, tetapi tidak boleh terus memukul buah Kerem tersebut dan tidak menyentuh buah Kerem yang lain terlebih dahulu. Tetapi perkara ini dikecualikan jika buah Kerem denda dan buah Kerem itu yang akhir. Pemain yang memasukkan buah Kerem bersama striker boleh meneruskan permainan tetapi tidak perlu dikeluarkan terlebih dahulu. Pihak lawan yang memasukkan 2 buah Kerem di bulatan tengah, keadaan meletakkan adalah cara yang menyulitkan pihak lawan. Striker yang sukar diambil perlu dilakukan oleh pengadil. Jika pemain yang mengambil dan tersentuh buah akan didenda dan akan dikenakan denda. Seterusnya, kita akan melihat dan menyaksikan demonstrasi yang telah dilakukan oleh Bukhari dan Badrul. Satu, dua, tiga.